akan menerangkan tentang aplikasi 5 standard asas PAK 21 iaitu 4K 1N dalam bidang pengajian fiqh. K yang pertama ialah komunikasi. Dalam bidang fiqh, komunikasi diperlukan bagi mewujudkan sikap saling membantu antara pelajar, memupuk nilai akhlak mulia dan menjalinkan hubungan silaturahim sesama mereka, iaitu melalui kemampuan berkomunikasi dengan bahan yang diberikan seperti status kes dan permasalahan fiqh, dan juga melibatkan kaedah komunikasi dalam memberi penerangan kepada rakan-rakan yang lain. Contoh dalam bidang fiqh ialah dalam sesi pembelajaran fiqh jenayat, pensyarah akan memberikan maklumat kes kepada para pelajar, dan pelajar dalam beberapa kumpulan perlu menganalisis kes yang mereka terima tersebut dan membentangkannya di dalam kelas untuk dinilai oleh pelajar yang lain. Aktiviti ini sebenarnya akan mengasah kemahiran pelajar berkomunikasi dengan bahan dan juga rakan-rakan mereka, di mana akan wujud komunikasi dua hala. Bagi astronomi pula, komunikasi diperlukan bagi mendapatkan kefahaman yang lebih mendalam terhadap satu-satu kejadian bintang langit. Komunikasi juga akan menambah ilmu baru yang di bidang falak yang sangat luas ini menjadikan pengalaman yang beza bagi setiap pengkaji langit. Contoh dalam bidang astronomi pula, dalam bidang falak, pelajar banyak menjalankan program yang memerlukan komunikasi dalam mendapatkan maklumat yang diperlukan. Seperti cerapan hilal pada setiap awal bulan hijrah, pelajar akan diberikan masa berbincang dan diberikan penerangan tentang perjalanan cerapan, perkara yang perlu dilakukan, dan seterusnya. Dengan bidang pengasyarah, pelajar akan diminta untuk menyuarakan pendapat dan dapatan tentang hasil cerapan pada hari tersebut. K yang kedua ialah kolaboratif. Aplikasian kolaboratif dalam bidang fiqh ialah kolaborasi di antara para pelajar diperlukan bagi menjawab segala persoalan berkaitan hukum mengikut pengetahuan masing-masing, berkaitan pendapat para ulama, kerana setiap pelajar itu mempunyai kemahirannya yang tersendiri dalam memberikan pandangan dan juga idea. Contoh aplikasian elemen ini dalam bidang fiqh ialah penganjuran debat di dalam kuliah yang melibatkan kesemua pelajar untuk turut serta, di mana para pelajar akan dibentuk kepada beberapa kumpulan dan pensyarah akan memberikan tajuk berkaitan hukum semasa yang akan dikupas oleh para pelajar itu sendiri, dan kaedah ini akan melibatkan kerjasama di antara kumpulan untuk mencurahkan idea masing-masing bagi mendandingi kumpulan lain. Dalam bidang astronomi, kolaborasi ilmu adalah perkara yang perlu bagi mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang nas-nas yang menceritakan tentang langit dan alam dalam perspektif tafsir dan mufassirin. Contoh dalam astronomi, kolaborasi antara Jabatan Fiqh Usul dan Jabatan Al-Quran As-Sunnah contohnya dalam membantu dan menguraikan sifat dan teori langit dalam bidang terjemahan para mufassir, serta hubung kaitnya dengan bahasan dan teori sains angkasa. K yang ketiga ialah berfikiran kritis. Antara pengaplikasian berfikiran kritis dalam bidang fiqh ialah di mana ia melibatkan keupayaan individu untuk membuat penilaian mengenai satu perkara seperti kaedah penentuan hukum dalam bidang fiqh dan usul. Contohnya, tata cara atau kaedah dalam penentuan hukum baru yang tidak ada dalil padanya, maka boleh menggunakan kaedah qiyas, di mana pelajar atau individu perlu mencari ilat bagi hukum tersebut dengan hukum asal. Pengaplikasian teori sains angkasa bukan sahaja perlu dibahaskan pada sudut sains semata, malah teori astronomi perlu dikaitkan dengan perbincangan di sudut agama, serta pelajar perlu memberikan ulasan tentang kepentingan beberapa teori fizik angkasa pada agama. Contoh dalam astronomi, dalam modul pengajaran, pelajar diasahkan kemudian menyelesaikan masalah konteks akademik tentang sains angkasa dan Islam seperti trigonometri dan kiblat, hukum semasa ibadah di angkasa, pengiraan waktu solat, reform dan kewajaran bagi rata berdasarkan nas dan sains, dan banyak lagi. Akhir sekali ialah 1N, iaitu nilai murni dan etika.
Okey, contohnya dalam bidang fiqh. Perbincangan dalam bidang fiqh itu sendiri tidak akan tertakluk kepada satu mazhab semata-mata. Bahkan perlu mengemukakan berbagai-bagai pandangan ulama dan memberi penghormatan kepada pandangan ulama-ulama yang lain. Okey, contohnya, pelajar yang mempelajari hukum hakam dan Islam perlulah menerima dan meraihkan pandangan mazhab lain tanpa adanya sifat ta'assub kepada mazhab yang dipegang sehingga menidakkan pandangan yang lain. Falak dan astronomi menceritakan banyak nilai dalam kehidupan beragama seperti mengetahui batas pemikiran dalam penciptaan alam dan meletakkan kepercayaan bahawa asal alam ini adalah ciptaan Allah dan bukan tercipta secara semula jadi seperti yang digambarkan dalam banyak teori barat. Pembelajaran tentang penciptaan bintang contohnya banyak memberikan nilai terhadap penciptaan Allah ini bukanlah semata-mata penghiasan langit, tapi kepentingan lain seperti boleh memberitahu tentang musim, arah, menggagal keseimbangan objek samawi di sekelilingnya, dan kematian bintang pula boleh mengingatkan tentang kematian dan kiamat. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan cabaran aplikasi 4K1N dalam konteks pengajian Islam, khususnya dalam bidang fiqh usul. Dunia di abad ke-21 ini mengalami pelbagai perubahan seperti perubahan dari segi sistem politik, sistem ekonomi, tadbir urus negara dan juga dalam sistem pendidikan, di mana perubahan-perubahan ini menuntut warga pendidik untuk mengubah cara mengajar masing-masing dan para pelajar juga perlu mengubah cara belajar mereka. Jadi, cabaran dalam mengaplikasikan 4K1N dalam bidang pengajian Islam, khususnya Jabatan Fiqh Usul. Di sini saya bawakan 4 cabaran yang utama, iaitu kesediaan dari segi kemahiran dan pengetahuan, dan yang kedua kesediaan dari segi sikap, yang ketiga kesediaan dari segi teknologi, dan yang keempat berkaitan dengan kekangan masa. Yang pertama adalah kesediaan dari segi kemahiran dan pengetahuan, di mana pengetahuan dan kemahiran untuk aplikasi 4K1N adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu dikuasai oleh pendidik dan juga pelajar itu sendiri. Ini kerana pengetahuan dan kemahiran mempengaruhi persepsi amalan pendidik dan juga pelajar itu sendiri dalam melaksanakan 4K1N, di mana tanpa pengetahuan ataupun kemahiran yang cukup, mereka akan merasakan sukar untuk melaksanakan 4K1N ini. Sebagai contoh, diambil khususnya dalam Jabatan Fiqh dan Usul, di mana pengetahuan bahasa Arab ataupun penggunaan bahasa Arab adalah satu kepastian, tetapi masih terdapat segelintir pelajar yang lemah dalam menguasai bahasa Arab, menyebabkan mereka mengalami kelemahan berkomunikasi antara pencara ataupun mereka menyebabkan mereka sukar untuk faham apa yang ingin disampaikan, dan ia adalah salah satu punca menyebabkan aplikasi 4K1N sukar untuk dilaksanakan. Cabaran yang seterusnya adalah berkaitan dengan kesediaan dari segi sikap, di mana masih ramai pelajar ataupun pencara itu sendiri yang lebih sukakan pembelajaran secara tradisional, iaitu berpusatkan guru. Ini bermaksud proses penyampaian pengetahuan berlaku secara pasif dan akibatnya akan menyebabkan penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran menjadi terbantu. Sebagai contoh, di JFU, di mana kami banyak mempelajari teori-teori menggunakan kitab-kitab lama dalam bahasa Arab berkaitan dengan hukum hakam yang kebanyakannya hanya memerlukan penerangan pencara sahaja, dan perkara itu menyebabkan pelajar lebih selesa ataupun terbiasa dengan hanya penerangan pencara sahaja, dan ia akan menyebabkan aplikasi 4K1N sukar untuk dilaksanakan. Cabaran yang ketiga adalah berkaitan dengan kekurangan dari segi teknologi, di mana kemudahan yang sedia ada tidak mencukupi untuk menyokong pembelajaran PAK21. Hal ini demikian kerana pembelajaran PAK21 yang berkesan adalah strategi berpusatkan resource ataupun sumber ataupun bahan-bahan, di mana pelbagai resource perlu digunakan. Namun begitu, resource ataupun sumber peralatan ataupun kemudahan
tidak mencukupi, yang tidak mampu untuk menyokong keperluan tersebut. Sebagai contoh peralatan seperti peralatan ICT yang sedia ada tidak mencukupi dan juga yang sedia ada juga kurang efisien. Jadi perkara tersebut merupakan salah satu cabaran yang menyebabkan aplikasi 4K1N sukar untuk dilaksanakan. Dan cabaran yang terakhir adalah kekangan masa. Apabila disebut berkaitan dengan pembelajaran PAK21, ada pensyarah yang agak risau dan berfikir tentang kekangan masa, di mana kekangan masa tersebut adalah berkaitan dengan proses pembelajaran dan mungkin waktu pembelajaran mereka akan diganggu oleh aktiviti-aktiviti lain yang dilakukan. Sebagai contoh, aktiviti berkumpulan yang memupuk kemahiran komunikasi dan kolaborasi antara ahli kumpulan, ia memakan masa yang agak panjang sehingga menyebabkan ia terganggu sesi pembelajaran dan silibus juga tidak dapat dihabiskan. Jadi disebabkan kerisauan tersebut menyebabkan aplikasi 4K1N susah untuk dilaksanakan. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai cabaran 4K1M dalam bidang pengajian Islam, iaitu bidang astronomi Islam. Cabaran pertama adalah kesediaan dari segi kemahiran dan teknologi. Sebagaimana yang kita tahu, bidang astronomi Islam merupakan bidang yang menjerumus kepada bidang sains. Kebanyakan guru dalam bidang tersebut masih menggunakan kaedah konvensional dan bahan pengajaran terhad kepada penggunaan buku teks serta proses pelajaran yang masih menggunakan teknik hafalan dan tertumpu kepada pengetahuan sains sahaja. Bagi mencapai PAK21, seorang guru itu perlulah kreatif dan inovatif dalam menyediakan PDP yang hendak dijalankan. Integrasi ICT dalam PDP, terutamanya mata pelajaran berkonsepkan sains, adalah relevan kerana pelajar lebih mudah faham sesuatu pengajaran apabila menggunakan kaedah tersebut. Oleh itu, kesediaan seorang guru dalam menggunakan ICT merupakan antara cabaran yang dihadapi untuk mencapai 4K1N dalam bidang tersebut. Cabaran yang kedua adalah cabaran dari segi kekangan masa. Bagi menghasilkan satu bahan baru yang menarik serta lengkap dengan konsep-konsep sebenar tentang astronomi bukanlah sesuatu yang mudah. Pelajar perlu memahami keseluruhan perjalanan sesuatu teori tersebut, seterusnya meringkaskannya dalam cara termudah dan tepat. Ini akan memakan masa yang lama. Sebagai contoh, penerangan berdasarkan teori gerhana perlulah diterangkan dalam bentuk 3D, seperti kedudukan planet, manakala langit pula dari sudut pandang manusia hanya terbatas pada sfera samawi saja. Ini menjadikan cabaran yang besar bagi menerangkan sesuatu teori samawi dalam fahaman orang awam. Istilah kecerdasan pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner yang mendefinisikan kebijaksanaan sebagai potensi psikobiologikal untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan menghasilkan sesuatu produk yang bermakna atau berharga dalam konteks budaya dan sosialnya. Kecerdasan eksistensial adalah kecerdasan pelbagai yang memiliki kekuatan kerohanian. Individu dalam kategori ini memahami dunia melalui hubungan diri dengan pencipta. Mereka gemar bertanya tentang persoalan berkaitan tujuan kehidupan, tentang tanggungjawab hidup dan ke mana mereka akan pergi setelah mati. Individu yang mempunyai kecerdasan eksistensial ini, fahaman mereka lebih berpusat kepada kejadian dan kewujudan manusia, erti kehidupan, kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia. Selain itu, berkait dengan hal agama dan falsafah serta sentiasa mencari penyelesaian dalam menggunakan pendekatan agama. Selain itu, mereka juga cenderung untuk mempersoalkan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap permasalahan, merenungkan pelbagai hal atau peristiwa yang dialami, memikirkan hikmah atau makna di sebalik peristiwa atau masalah yang berlaku, dan mengkaji setiap pendapat dan pemikiran. Individu yang mempunyai kecerdasan eksistensial ini cenderung mempersoalkan hakikat kehidupan dan mencari inti daripada setiap permasalahan.
Sebagai contoh daripada perspektif fik, mencari intil pada setiap permasalahan, misalnya perkembangan budaya yang selari dengan era revolusi perindustrian 4.0, kita tidak dapat lari daripada masalah fik yang berbangkit. Misalnya dari sudut perkhidmatan penghantaran, timbul persoalan bagaimana status akad jual beli dalam talian. Selain itu, persoalan mengenai status pendapatan rider yang mencampuri makanan halal dan haram dalam satu beg. Persoalan-persoalan ini timbul kerana ianya melibatkan aspek kehidupan masyarakat Islam kini. Permasalahan ini berbangkit selari dengan perkembangan teknologi yang mengambil alih tugas manusia. Namun dari sudut hukum, janganlah sampai kita mengemupikan hukum Allah. Selain itu, dalam memikirkan hikmah atau makna di sebalik peristiwa atau masalah, timbul persoalan apakah hikmah di sebalik pensyariatan nisbah pembahagian harta pusaka antara lelaki dan perempuan. Mengapakah nisbah lelaki lebih banyak berbanding nisbah perempuan? Jika difikirkan, hikmahnya adalah kerana lelaki lebih memerlukan sumber kewangan dalam memberi nafkah kepada keluarganya, dan perempuan nafkahnya adalah ditanggung oleh wali dan ataupun suaminya. Justeru pensyariatan ini adalah selari dengan tanggungjawab yang digalas oleh kaum lelaki. Selain itu, mengkaji pendapat dan pemikiran. Contohnya dalam subjek Nizam al-Qadha berkaitan dengan fik-fik kehakiman, isu yang berbangkit adalah mengapakah perempuan tidak boleh dilantik menjadi hakim dan adakah boleh melantik hakim perempuan dalam keadaan-keadaan tertentu. Antara pendapat dan pemikiran yang telah dikaji ialah pendapat daripada ulama mu'asarah, iaitu pendapat Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Abdul Karim Zaidan, Syekh Muhammad Syatub dan sebagainya. Kecerdasan eksistensial ini boleh diaplikasikan dengan memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk mengaitkan kejadian alam dengan kehidupan mereka. Selain itu, mengajar agama atau falsafah dengan mengaitkan dalil dan fakta. Selain itu, menjalankan aktiviti perbincangan sesama pelajar untuk meningkatkan kemahiran berfikir yang ras tinggi dalam kalangan pelajar, dan juga menggunakan pendekatan terkini dalam menjelaskan teori yang berkait dengan isu yang melegar. Kecerdasan eksistensial ini merupakan suatu kebolehan individu itu untuk mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini menjerumus kepada pertanyaan berkaitan eksistensi ataupun kewujudan manusia. Secara umum, contoh pertanyaan adalah mengapa kita hidup kat dunia ni? Bila dunia ni akan hancur? Adakah kita semua akan mati? Dari sudut bidang astronomi, contoh yang akan saya bawakan adalah pengalaman di program cerapan awam gerhana matahari cincin. Antara pertanyaan yang berkait dalam kategori kecerdasan eksistensial ini adalah seperti, seseorang itu bertanyakan, adakah kita akan buta apabila melihat matahari secara terus, iaitu tanpa adanya kacamata khas sebagai penapis matahari tersebut. Contoh kedua, persoalan bagaimanakah berkaitan fenomena gerhana matahari ini boleh menyebabkan air pasang besar berlaku. Contoh yang ketiga, adakah gerhana matahari yang berlaku adalah petanda buruk akan berlaku. Oleh hal demikian, kita dapat simpulkan bahawa kecerdasan eksistensial ini merupakan suatu kecerdasan yang ada pada seseorang untuk yang memandang suatu perkara itu jauh lebih luas dari sudut pertanyaan, dari sudut jawapan terhadap sesuatu perkara. Idea pendidikan masa hadapan bagi pengajian Islam APIUM bagi bidang astronomi adalah dengan menaik taraf Balai Cerap Universiti Malaya, yang mana bukan dijadikan hanya tempat untuk mencerap, tetapi menjadikannya sebagai satu tempat untuk melaksanakan kuliah bagi sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, instrumen-instrumen astronomi perlu dipelbagaikan lagi bagi kegunaan
bagi praktikan penggunaannya bukan hanya terhad kepada penggunaan pelajar astronomi, bahkan pelajar daripada bidang lain. Oleh hal demikian, tempat pembelajaran yang diwujudkan mestilah kondusif dan selesa bagi memastikan pelajar-pelajar dapat menuntut ilmu dalam persekitaran yang baik. Idea pendidikan masa hadapan bagi pengajian Islam di APUM dengan bertemakan futuristik dan realistik. Dari bidang fiqh, kami mengemukakan idea penghasilan pen elektronik yang boleh mengeluarkan audio, yang boleh menterjemahkan sesuatu kitab Arab ke dalam bahasa Melayu. Tujuannya adalah untuk memudahkan kefahaman pelajar fiqh dalam mendalami kitab-kitab. Penghasilan pen elektronik ini mampu mendorong semangat para pelajar fiqh untuk memahami dengan lebih jelas makna yang terdapat dalam kitab. Pen mempunyai pelbagai fungsi, bukan sahaja membolehkan ianya membaca apa yang terdapat dalam kitab tersebut, malah ianya juga mampu menterjemahkan kitab tersebut ke dalam bahasa Melayu. Jadi penghasilan pen ini bukanlah satu yang mustahil kerana dalam menerusi revolusi perindustrian 4.0, kesemua teknologi dilihat mampu memberi impak yang berkesan terhadap kemajuan dalam pelbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan yang berkesan mampu melahirkan generasi yang berkualiti dan mampu memberi manfaat kepada ummah. Melalui tugasan ini, dapatlah difahami bahawa kecerdasan seseorang bukan hanya bergantung kepada kecerdasan intelektualnya sahaja, tetapi kemampuannya untuk mengendalikan permasalahan juga merupakan kecerdasan sekaligus mampu melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Apa yang saya dapat daripada tugasan ini, saya dapat mengetahui bahawa betapa pentingnya pembelajaran PAK21 untuk melahirkan generasi yang profesional dan juga produktif. Dapat mengetahui bahawa sebenarnya PAK21 ini adalah bermaksud guru menggunakan kaedah PDP, berpusatkan pelajar dan juga menekankan elemen yang membina kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat ke dalam diri pelajar, dan ia bukan setakat merujuk kepada penggunaan perkakasan ataupun gadget ataupun peralatan ICT di dalam kelas semata-mata. Selain itu, tugasan ini membantu dalam merangsang fikiran untuk lebih berfikir secara kritis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan. Dan elemen ini sebenarnya penting bagi meraihkan kelebihan rakan-rakan yang lain dan memperbaiki kekurangan masing-masing semasa sesi pembelajaran berlangsung agar tidak ada satu pun pelajar yang berasa ketinggalan dalam pelajaran. Dalam tugasan pada kali ini, saya dapat ada beberapa nilai yang dapat saya pelajari. Antaranya, bagaimana sistem 4K1N ini mampu memberi impak yang besar ke atas keupayaan kawalan diri dan sokongan sosial. Ini adalah kerana sistem 4K1N yang menyeluruh dan menyentuh semua diri pelajar semasa belajar. Sebagai refleksi, dalam menghasilkan tugasan ini sebenarnya bukanlah satu yang mudah untuk kami memahami teori kecenderungan eksistensial itu tersendiri. Kami telah melakukan perbincangan yang terperinci dengan mengutarakan pandangan melalui kefahaman hasil carian masing-masing. Bagi mencapai pembelajaran abad ke-21 pula, pembelajaran dan pengajaran perlu disediakan mengikut arus perkembangan semasa yang diwarnai dengan kemajuan dari segi teknologi, maklumat dan komunikasi. Pembelajaran abad ke-21 ini penting bagi memastikan kualiti sistem pendidikan negara setanding dengan negara maju yang menghasilkan kualiti pelajar yang terbaik dari segi pengetahuan, kemahiran dan sebagainya.